as-sifatu ainu zat. Dalam kitab-kitab tauhid ada yang sifat itu adalah zat, yang bersifat itu ialah zat, bukan lain daripada zat. Maknanya yang melihat itu zat Allah, bukan lain daripada zatnya. Jadi kalau kita kata yang melihat itu matanya, kan kita, kepala kita tak nampak kan, tangan kita tak nampak, yang nampak mata kita. Ya, sebab tu kalau kita kata yang nampak, yang melihat itu mata Allah, kerana Allah ada sebut bi ayunina, itu tidak boleh. Itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana yang melihat itu zatnya. Macam mana zat Allah tak boleh dikenal, maka macam itulah. Tapi macam mana kita boleh tahu bahawa Allah itu melihat? Kerana pertama sekali ada dalilnya dari Quran, innahu was samiul basir, basir maha melihat. Dan ada kesan daripada sifat basar, iaitu seluruh pandangan penglihatan makhluk adalah kesan daripada sifat basar dia. Seluruh kekuatan makhluk, kodrat makhluk adalah kesan daripada kodratnya. Pendengaran makhluk adalah kesan daripada samak dia. Percakapan makhluk adalah kesan daripada kalam dia. Jadi makhluk ini hanya kesan. Wujudnya makhluk kesan daripada wujud dia. Memang susah. Jadi kita berbalik semula, dua pandangan ahli sunnah wal jamaah dalam mudzakarah itu atau seminar itu. Golongan yang pertama mengatakan yang berserta dengan kita ialah sifat-sifatnya saja, tidak zatnya. Golongan yang kedua mengatakan yang berserta dengan kita ialah sifat dan zatnya sekali. Kerana yang bersifat itu ialah zatnya. Secara logik apa boleh dikatakan, yang bersertakan kita ialah sifatnya, maka dengan sendirinya juga zatnya. Ini di peringkat ilmu, di peringkat ilmu. Artinya siapa yang faham dia dapatlah tahu bahawa Allah serta kita. Berdalilkan dengan dalil ayat-ayat Quran tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan juga berdalilkan dengan dalil akli. Tetapi kita boleh tingkatkan ilmu dan kepahaman kita tentang wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu ke peringkat zauqi, ke peringkat daripada akal ke peringkat hati, atau daripada akal meningkat ke dalam hati. Walaupun akal di sini, hati di sini bukanlah menurun, tapi meningkat. Mungkin ada orang berkata, Ustaz, itu menurun, akal di sini, hati di sini, dari sini turun ke sini, bukan meningkat. Walaupun hati di sini, akal di sini, tuan-tuan, hati itu lebih tinggi. Sebab itu jangan bimbang. Kalau kita duduk di rendah, orang lain duduk tinggi-tinggi, belum tentu yang tinggi itu tinggi. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu. Contohnya, hati itu kedudukannya lebih penting, lebih tinggi daripada akal, walaupun di bawah. Allah Ta'ala berfirman, fa innaha
la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Qulub itu di dada, di sini. Semua manusia kata akal tu di kepala. Kepala lebih tinggi lah, dada bawah. Kalau dipandang tempat hati itu rendah lah, akal tu tinggi. Tapi tidak, hati itu lebih tinggi keupayaannya daripada akal. Sebab apa saja mesti dapat tanda tangan hati. Tak dapat tanda tangan hati, tak buat. Macam tuan-tuan datang malam ni, mula-mula teringat. Teringat kat sini tu akal kita lah. Lalu hati kata pergilah. Itu tanda tangan lah. Hati dah setuju, datang. Yang tak datang, hati tak setuju. Sebab itu akal hati itu lebih tinggi, maknanya lebih canggih. Apa yang boleh dipahami oleh hati tak boleh dipahami oleh akal. Kerana akal ini untuk memahami benda-benda yang munasabah. 2 kali 2 4. Okey. Taruh batang mancis 2 kali 4. Tapi kalau 2 kali 2 5, susahlah akal nak terima. Tapi dalam agama, dalam akidah ni banyak perkara yang susah diterima oleh akal. Pada masa itulah gunakan hati. Jadi wahwa ma'akum aina ma kuntum, mungkin akal kita dah faham, dah tahu. Tapi untuk memahami yang lebih jauh, itu perlu kepada bantuan hati. Jadi macam mana wahwa ma'akum aina ma kuntum, itu dalam hati kita. Itulah sebabnya tuan-tuan, kita belajar zikir, kita bertarekat. Hanya dengan jalan zikir dan tafakkur saja kita akan dapat mengetahui yang sebenar, hakikat sebenar, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah dikatakan secara zauqi, secara rasa hati kita, rasa rohani kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ilmunya, kepahamannya pada akal, lalu meningkat ke dalam hati secara zauqi, iaitu dengan menerusi zikir dan tafakkur.